Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadia Izzati binti Muhammad Said daripada kos Diploma Pendidikan Islam SEM 3. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang tajuk kedudukan wali dalam rukun perkahwinan mengikut syarak. Perkahwinan adalah amanah Allah SWT. Untuk menyempurnakan amanah Allah itu, ianya memerlukan 5 rukun, iaitu calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan sirah ijab kabul. Jika kekurangan salah satu rukun itu, maka perkahwinan itu tidak sah. Salah satu isu penting yang sering timbul dan menjadi bahan perbualan dalam masyarakat kita ialah bidang kuasa wali. Terdapat kes-kes seperti kahwin lari, akad nikah 2 kali, kahwin paksa, bapa tidak membenarkan anaknya berkahwin dengan pemuda pilihan anak, bapa angkat bertindak sebagai wali kepada anak angkatnya dan sebagainya, di mana semuanya berkisar mengenai bidang kuasa wali. Persoalan yang timbul ialah apakah bidang kuasa wali yang sebenarnya untuk menyempurnakan dan memuliakan amanah Allah SWT itu. Pengenalan bagi wali. Apakah yang dimaksudkan dengan wali? Wali bererti sebagai teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan atau lebih difahami sebagai orang yang boleh menikahkan pengantin perempuan tanpa wali atau tanpa keizinannya, maka sesebuah perkahwinan itu tidak akan terhasil. Sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Wali terbahagi kepada 2, iaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang memiliki kuasa syarak untuk mengakad nikahkan perempuan daripada keturunannya yang berasaskan pertalian darah yang sah. Wali nasab juga terbahagi kepada 2, iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir ialah wali yang boleh mengahwinkan perkahwinan pengantin perempuan yang dara, janda, masih kecil ataupun gila tanpa perlu meminta izin gadis tersebut. Antara walinya ialah bapa, datuk sebelah bapa dan pemilik hamba. Manakala bagi wali bukan mujbir pula ialah wali yang boleh mengahwinkan perempuan anak dara, masih kecil dan anak yatim dengan keizinan qadi dan disunatkan untuk meminta izin dan persetujuan dahulu dari gadis tersebut. Susunan wali nasab bagi wali bukan mujbir ada 12. Yang pertama ialah bapa, datuk sebelah bapa, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki saudara lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa sebapa, anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa, semua lelaki yang mewarisi harta secara asobah dan juga qadi. Seterusnya ialah wali hakim. Wali hakim atau dikenali juga sebagai wali raja adalah bagi pihak yang tidak mempunyai wali atau tidak memiliki wali sah mengikut hukum syarak seperti wali enggan, wali tinggal terlalu jauh, wali akrab yang tidak dapat dikesan dan termasuklah juga bagi anak tidak sah taraf. Bagi pengantin perempuan yang ingin berkahwin,
Mereka hendaklah mencari wali seperti ketua negara Islam atau wakilnya seperti kadi besar, kadi-kadi daerah atau mereka yang mendapat tauliah daripada pejabat-pejabat kadi daerah. Kebiasaannya, mereka ini terdiri daripada imam masjid, bilal atau seorang alim kampung. Secara keseluruhannya, pada pandangan saya, kedudukan wali ini amat penting untuk menjaga kehormatan diri seseorang wanita yang ingin berkahwin. Ayah ataupun bapa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kedudukan wali ini kerana beliau merupakan insan yang telah mengazankan bayi perempuan selepas dilahirkan. Maka, bapa perlu menjadi saksi sewaktu perkahwinan ini berlaku kerana mereka telah melihat suatu proses pembesaran anak mereka dan akan menjadi wali sebagai tanda untuk melepaskan anak mereka bertemu jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, wali-wali yang telah saya sebutkan sebentar tadi mestilah beragama Islam, lelaki, baligh, berakal, merdeka dan adil. Wali adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada golongan lelaki secara umumnya untuk menjaga dan memastikan urusan orang yang berada di bawah tanggungannya sentiasa mendapat kebaikan dan terhindar dari sebarang keburukan, termasuklah juga dalam soal perkahwinan, pemberian nafkah, penasaban dan seumpamanya.